kita selalu tengok adalah vinegar, cuka, sugar ataupun salt. Contoh makanan yang applies natural preservation adalah jeruk lah selalunya. Kalau synthetic preservations pula, sodium nitrate dengan sodium nitrate, benzoic acid, sodium benzoate, sulfur dioxide dengan sodium sulfate. Untuk sodium nitrate dengan sodium nitrate, dia selalunya applies kepada dried fish ataupun meat lah untuk kekalkan warna daripada daging tu. Kalau benzoic acid dengan sodium benzoate pula, selalunya dia akan guna kat sos. Sulfur dioxide pula dia akan guna dekat minuman lah selalunya. Macam selain tu jam juga selalu guna. Okay, dia Apa dia yang last sekali tu? Jam. Jam, okay. Ada soalan buat masa sekarang? Do you have any question? Any question? Okay, baik. Okay, next. Yang kedua, antioksidan. Makanan rosak tak semestinya disebabkan bakteria saja. Selain daripada bakteria yang akan benda yang merosakkan makanan adalah antioksidan. Maksud antioksidan ni adalah untuk elakkan lemak ataupun minyak yang ada pada makanan oxidized by the air. Kan kat udara ada oksigen. Macam tu lah. Contoh je absorbic acid dengan citric acid. Absorbic acid dengan citric acid ni adalah vitamin C. Tocopherol ni vitamin E. Lepas tu ada juga BHA. Applies pada kek, biskut, margarine dengan fruit juice. Manisan lah selalunya. Okay, next. The third one is thickener. Thickener ni untuk improve the consistency of food. Thicken liquids. Lepas tu dia avoid liquefying of food. Dia Sekejap Okay. Okay, teruskan. Dia ni untuk pastikan konsistensi makanan tu kekal supaya dia tak contohlah kan kalau korang tengok jelly tu kan dia solid kan. Kalau jelly tu dah start mencair, korang takkan makan sebab dia dah rosak. Macam tu lah maksud saya. Dia kekalkan konsistensi makanan tersebut. Contoh thickeners yang selalu digunakan dalam food industry adalah asasia gum, applies pada chewing gum. Lepas tu pectin gelatin, selalunya pada jelly, jam. Lepas tu ada examples adalah agar-agar, cornstarch, lepas tu sodium alginate. Cornstarch ni contohnya kalau korang nak pekatkan konsistensi makanan yang korang buat, korang kan guna cornstarch untuk buat dia lebih pekat. Faham kan? Faham. Okay. Tepung jagung. Senang cerita. Tepung jagung. Okay, next. Something went wrong. Please try again. Okay. Next adalah stabilizer. Stabilizer ni, perbezaan dia dengan thickeners adalah thickeners digunakan untuk kekalkan konsistensi. Tapi stabilizers ni untuk improve konsistensi. So, stabilizers improve the texture of food and keep the desired consistency by preventing the separation of water and oil in emulsion. Emulsion korang tahu adalah bila water dengan oil tu digabungkan. Contoh stabilizers yang selalu digunakan gelatin, pectin, asasia gum dengan lecithin. Selalunya korang akan tengok dekat coklat, ice cream, butter, salad dressing dengan peanut butter. Kalau korang sedar, coklat dengan butter, salad dressing ni kan benda yang berminyak kalau korang pegang. Maksudnya dia akan ada menggunakan stabilizers dalam pembuatan makanan tersebut. Kalau dia berminyak bila korang pegang tu, tu lagi. Okay. Okay, next. Lepas tu, dyes. Dyes ni, penggunaan dyes ni adalah untuk add colour to food, lepas tu improve the appearance lah. Sebab kita menggunakan dyes, bila korang beli makanan tu, confirm korang akan tengok luaran makanan tu dulu. Sebab bila contoh kalau kita nak beli pisang kan, korang tak akan beli pisang yang contoh kalau korang beli pisang,
korang akan tengok luaran pisang tu. Takkanlah korang nak buka pisang tu lepas tu makan untuk check pisang tu masih elok ke tak. Jadi masam tu masuk air. Faham eh? So contoh natural dyes yang kita selalu guna. Jus pandan yang kita orang selalu guna untuk dalam kek yang warna dia hijau. Lepas tu kerotin. Kerotin tu pula carrot. Dari carrot. Lepas tu betanin. Betanin tu dari beetroot. Kalau korang tak tahu beetroot tu apa, dia ada gambar kat tepi tu adalah beetroot. Lepas tu Dia lah, artificial. kalau nama Melayu dia ubi bit. Memang nama dia ubi bit. Oh. Dia ubi tapi warna merah. Dia bukan macam keladi tau. Dia lebih kepada purple sikit. Tak sedap. Okay. Lepas tu artificial dyes. Artificial dyes ni contoh dia adalah tartrazine, sunset yellow, brilliant blue dengan carmosine. Sunset yellow dengan brilliant blue tu memang nama dia lah, jangan tanya. Memang nama dia. Tartrazine dia warna hijau. Sunset yellow dia warna orange sikit sebab kalau tengok sunset kan dia warna orange. Sebab dari itulah nama dia datang. Brilliant blue memang blue. Lepas tu carmosine adalah red. Dia applies pada cordials. Cordial air yang korang minum. Lepas tu gula-gula, candies, dessert dengan dried fruits. Contohnya kismis, kurma. Okay, tu. Next. Seterusnya adalah flavoring. Flavoring ni untuk enhance the taste of food, improve lah the taste of food. Contoh yang kita selalu guna kat dapur, MSG untuk buat makanan tu lebih sedap. Lembah rasa lah. Selain tu kalau natural sweeteners pula, kita selalu guna madu, lepas tu gula apung, palm sugar. Untuk artificial sweeteners, kita ada guna aspartame dengan saccharin. Untuk Untuk artificial sweetener ni memang aspartame. Ada lagi satu nama lain. Kita letak kat situ stevia. Okay, stevia. Nanti saya tambah. Lepas tu artificial flavoring. Artificial flavoring ni contohnya dalam air bikarbonat yang korang minum. Kan dia ada perisa sendiri kan, orange flavor, pineapple flavor, strawberry flavor. Dia sebenarnya tak menggunakan buah sebenar pun, dia menggunakan artificial flavoring supaya ada rasa daripada buah dekat minuman yang korang minum. Contoh dia octyl ethanoate untuk orange, ethyl butanoate untuk pineapple dengan benzyl ethanoate, strawberry flavor. Okay, buat masa sekarang faham? Faham. Next. Yang terakhir adalah emulsifiers. Emulsifiers ni dia mix dengan fat soluble substance dengan water untuk keep the moisture dengan greasiness of food. Dia untuk kekalkan minyak dekat makanan tersebut. Contohnya lecithin dengan ammonium phosphatide. Lecithin ni kita selalu guna kat sos dengan mayonis. Kalau korang tengok sos dengan mayonis tu kan dia sentiasa cair. Lepas tu dia sentiasa cair lah. Cair untuk korang makan dengan makan bergoreng kan. Lepas tu ammonium phosphatide ni untuk replace lecithin dalam coklat. So coklat tu dia akan sentiasa macam korang sendiri pun nampak yang coklat ni berminyak dia punya permukaan. Itulah. Ada soalan? Soalan ni slide yang terakhir. Ada soalan? Saya tak ada lah. Di pihak saya tak ada. Okay. Slide tadi saya ada kongsi dekat grup kelas. Korang boleh download lah untuk korang punya rujukan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, baik. Alright. Okay, thank you Farah. So, siapa yang nak tengok yang ni, so this is all the conclusion lah kan, yang 7 ni kan? Yes, yang pendek lah untuk ingat biasa. Okay, baik. Alright, good. Alright. Cantik slide ni. Ambil kat mana ni slide ni? Ada template tu. Cikgu nak ke template? Saya download daripada Google. Google slide go ke? Oh, cantik.
Saya Okay. nak ke? Saya boleh bagi. Tak apa. Nanti. Let lu. Okay. Alright. So next adalah Mas kan? Yes, sir. Okay. Teruskan Mas. Sebab saya dah ni lah. So boleh present. Baik sebenarnya. Boleh nampak ke, sir? Okay. Boleh nampak ke? Nampak. Okay. Saya start Alright. Okay, for justification for using food additives, everyone knows that no denying that some food additives can affect our health. Slide saya sikit je tapi saya akan try Yeah. explain. Tak apa. Okay. Ni content untuk saya punya slide. First, purpose of food additives. Why are food additives used in our food? And then effect of food additives when taken excessively. What are the bad effects? Okay. So first Mas, kita Mas pergi next slide Mas. Tak pergi ke next slide. boleh ke? Wait sorry. Okay, alright. Ni je lah saya tak dapat lah. Okay je, okay. Okay. First, purpose of food additives. Why are food additives used? To ensure the food stays fresh and lasts longer. Yang bold ni adalah dia punya keyword ataupun macam penting ayat penting untuk ayat ni. Yang to ensure ni kalau tak letak dekat ayat pun tak apa. First, food stays fresh and lasts longer. Second, seasonal crops and fruits can be enjoyed all year round. So yang seasonal fruit ni macam buah yang bermusim, boleh dimakan for the whole year. And then to make sure the food tastes better, and also to enhance the food appearance. Macam untuk menambahkan food appearance tu lebih menarik. Macam itu. Next, effects of food additives when taken excessively. What are the bad effects? First of all, asthma, lepas tu rashes, hyperactivity in children kalau banyak sangat food additives, lepas tu cancer, allergies and nerve disorder. Ni adalah contoh sweets. Itu je sir. Okay. Mas cuba tengok yang first tadi, purpose of food additive. Yang tu, terus kepada yang ni. Okay, yang ni. Okay, seasonal crops and fruits can be enjoyed all year round kan? Yang ni kan? Okay, awak rasakan agak-agak kan bahagian yang ni macam mana dia buat additive, apa yang dia letak additive tu dan dia akan jadikan buah tu macam mana? Faham tak soalan saya? Ke soalan saya macam keling sikit? Macam mana dia buat seasonal crops and fruit can be enjoyed all year round tu? Buat jeruk ke sir? Buat jeruk. Okay, buat jeruk. Betul lah, seasonal crops and fruit can be enjoyed all year round. Selain daripada buat jeruk, siapa tahu? Ada lagi? Tempoyak sir. Tempoyak. Tapi tempoyak dah tak rasa dah. Maksudnya dia punya texture tu dah hilang dah. Korang makan tempoyak ke? Makan. Oh, makan eh? Makan. Apa dia Una? Sik makan. Sik makan. Asal bau. Okay. Lagi? Agak-agak selain daripada buat jeruk. Jeruk ni kering ke basah? Basah. Basah kan? Ya. Dan lagi satu kalau korang perasan dia ada kadang-kadang dia buat buah tu dalam yang buah kering tu. Itu pun kita boleh buat saya nak tanya awak kalau dabai kan? Dabai. Kan buah dabai tu kan? Korang pernah nampak tak buah dabai pada bulan 5 for example? Tak. Tak kan? Sebab dabai musim dia selalu bulan berapa?
Hujung tahun. Hujung tahun. Yes, Dabai hujung tahun. Baik. Dabai ni kalau dekat KL saya pernah ternampak lah. Okey, dia pernah dijual di KL dalam bulan 6 macam tu. Bulan 6, bulan 5. Okey, so bila saya tanya dia, saya terkejut juga sebab nampak kan benda tu. So dia kata dia macam mana, dia jerukkan Dabai tu. Okey, dia jerukkan Dabai tu. Dan Dabai pun sebenarnya banyak boleh dibuat jeruk juga. So saya pun tak tahu lah benda tu boleh happen kan. Okey. So dia rendam lah dalam air garam tu. So that's why seasonal crops and fruit can be enjoyed all year round. Okay. So dia akan letak food additive kat situ. Alright. Okay Mas, thank you. Good. Thank you. Nanti saya share dekat group Okay, baik. Okay. Next apa? Saya sir. Oh, Ellie Okay. Jawab. Alright. Nampak tak? Nampak? Sekejap di tengah ni. Okay. Okay, saya start. Saya start sir. Alright, teruskan. Okay. Hari ni saya akan bentangkan tentang traditional medicine. Okay, yang ni part ni perlu fokus dia ni simple je. Traditional medicine ni simple je sebab dia obtain daripada herbal plant or animal and are not chemically processed. Maksudnya dia didapatkan daripada herbal plant dan juga haiwan, dan dia tidak melibatkan apa-apa proses chemical process. Ellie? Masih dekat situ ke? Oh, Ellie. Ke saya yang live ni? Ellie tak dengar, Ellie? Ellie! Ellie jatuh tidur. Tidur sir. Tiba. Tidur. Ellie okey ke tu? Nak prank tau. Dia makan dulu. Dah prank dah ni. Ketangkap alien. Nangis. Dia makan mie dulu. Sekejap. Baru nak tulis. Lokman. Oh, Lokman. Ya, sir. Hantar slide tu dekat Telegram. Okay, sir. Okay. Kat grup ke, sir? Ya, terus hantar kat grup pun tak apa. Sekejap, siapa lagi ada bagi kat saya? Mac Larry. Baik. Hilang dah, Eli.
Saya rasa internet ni. Okay, baik, tak apa, kita teruskan je. Eli pasal traditional medicine kan. Okay, next adalah okay, Alisa. Tak apa, traditional medicine dia Eli dia seorang je. Okay, tak apa, kita terus pada modern medicine. Alisa ada tak? Ada kan? Kan Alisa tak dengar. Line dia tak stabil, so. Oh ya ke? Alisa ada bagi slide dekat siapa-siapa tak? Sebab saya tengah tengok iPad ni. Tu yang saya ke bawah tu. Lisa? Oh, Lisa. Lisa. Tak ada juga. Yuhu, yuhu. Ya. Alisa duduk kat mana Teratur, so. Dekat Teratur. kelas. Okey. Alisa. Okey. Masalah lain ni. Alright, okay. So tak apa. Kita terus kepada Sharon. Sharon and also Syafiqah. Yes, sir. Okay. Okay, alright. Sharon boleh teruskan. So can see the slide, is it? Boleh. Okay. Sangat clear. Good evening, everyone. Today, me and Syafiqah Morning. will Awal be sangat present- lagi evening ni. will be presenting about usage of medicine. For analgesic, the uses and side effects are it should be taken according to doctor's prescription. Aspirin is acidic and not suitable for gastric patients or children because it can cause stomach ulcer. Paracetamol overdose can also cause liver damage, while codeine can cause drowsiness. Okay. Kejap. Sharon, sekejap. Sharon ke Syafiqah ni? Sharon Aceh. Okay. Stop kat sini. Kat analgesic ni, okay. Cuba awak terangkan dekat kawan awak. Analgesic ni, okay, dia kan kategori ubat kan? Dia dalam kategori medicine kan? Yes. Okay, so what is the example of analgesic? The examples are aspirin, paracetamol, and codeine. Yes, okay. So ini yang Alisa patut explain sebenarnya. So kita dah skip satu benda. So awak nanti awak terangkan apa benda. Sebab dia ada analgesic lagi. Microbial kan? Okay, lagi satu. Psychotic drugs. Okay, alright. Okay, tak apa, teruskan je. Teruskan daripada antimicrobial. The second is antimicrobials. Antibiotics need to be fully consumed so that all bacteria are killed. Otherwise, bacteria will be immune to the antibiotics and the disease will recur. It shows that antibiotics is a chemical that kills microorganisms and stop their growth. Antiseptic are only to be applied externally, which is applied to injured tissue, cuts, and infected skin surfaces. Antiseptic is not to be digested. Allergies can be fatal. Thus, with penicillin allergy, are usually given an allergy alert card to alert others of their condition. Sekejap Okay. Penicillin. Okay, penicillin ni adalah sejenis ubat juga sebenarnya. Betul tak?
Kan? Betul cikgu. Ya. Okey. Alright, teruskan. Ini pasal antibiotik ni. The third is psychotic drugs. Psychotic drugs is a psychiatric medicine to treat mental disease. It should be taken with a doctor's permission. It can cause abnormal involuntary facial and body movement. It also can cause stiffness and shakes. The another one is anti-allergic. Anti-allergies is only can be taken as prescribed by the doctor. Anti-allergies can stop a dangerous allergic reaction. It can cause drowsiness. If it taken in high dosage, it can cause dry mouth, blurred vision, and constipation. Okay, what is the example untuk medicine anti-allergies ni? Tahu tak? Antihistamines. Yes, okay. Antihistamine. Okay, nama ubat tu adalah antihistamine. Okay. Pasal antihistamine ni, saya rasa most of you guys ada ubat ni. Awak ada tak dekat rumah ataupun dekat sekolah lah selalunya korang akan bawa benda ni. Siapa yang ada resdung? Saya. Okay. Korang ada tak ubat nama dia Loratadine? Ada. Okay, so itu adalah antihistamine Loratadine, chlorpheniramine, yang warna kuning tu. Kalau korang makan ubat tu korang ngantuk. Okay, so itu adalah antihistamine ataupun anti-allergies. Okay, so ubat-ubat ni memang digunakan lah. Okay, sentiasa digunakan. Alright, okay, teruskan. Sekejap teruskan je. The last one is corticosteroid. It only can be taken with doctor prescription. The long-term intake can cause facial swelling, high blood pressure, and increase in high sugar level. Next is I will be explaining about the effectiveness and abuse or misuse of medicine. Modern medicines have undergone various clinical trials before they are ready for usage. However, some traditional medicines do not have any data to authenticate their effectiveness, which causes it to be harder to determine the correct dosage. Wrong dosage can cause undesirable effects and can lead to drug abuse. For example, if we have the wrong dosage for codeine, it can lead into an addiction. If wrong dosage for antibiotics, it can make us resistant to antibiotics. And for the wrong usage of herbal-based traditional medicine, it can cause liver and kidney failure. This is one of the ways that the government has done to prevent drug abuse by the National Pharmaceutical Regulatory Agency, which is a body responsible for the supervision of drug safety and quality control of cosmetics in Malaysia. Ya. Okay. Dia adalah untuk supervision of drug safety and quality control. Okay, this is quite interesting NPRA. Okay, NPRA ni, okay, dia adalah okay, jap. Sebelum tu, Sharon nak cakap apa lagi ya? No. Tak ada dah. Okay, NPRA ni adalah salah satu body yang paling tinggi dalam Malaysia. Okay, agensi yang paling tinggi lah dalam Malaysia. Okay, sebab dia ni akan kawal semua ubat yang akan masuk ke dalam Malaysia dan juga dia akan kawal dari segi quality control of cosmetic lah. Okay, kalau lah, okay, orang tu nak buat kosmetik kan, korang kan sekarang ni famous, tahu tak pasal krim timbang kilo? Korang tahu tak ada satu term ni yang kita cakap sebagai krim timbang kilo? Tak tahu. Tak tahu? Oh, yang dari China. Daripada China. Tahu pasal Alif Shukri? Kosmetik Alif Shukri? Tak tahu. Alah, Alif Shukri tak kenal?
Selalunya kosmetik yang timbang kilo ni bahaya sebenarnya. Okay. Aina Beauty. Korang ni kan budak perempuan ni mesti tahu punya. Kan? IG famous ni. Okay? Tak tahu. Okay. Ataupun kalau korang nampak orang jual kosmetik dengan harga yang sangat murah. Okay. Itu semua adalah krim timbang kilo. Okay. Penggunaan krim timbang kilo ni sangat bahaya. Adik siapa yang nangis tu, kesian kat dia. Okay. Alright. Dan juga bila kita cakap pasal krim timbang kilo, okay, itu semua sebenarnya dia telah melanggar satu akta daripada NPRA. Okay, dan juga penggunaan vaksin. Okay, lagi satu. Bila kita sebut pasal penggunaan vaksin, okay, vaksin yang masuk ke Malaysia sebelum dia diberikan kepada orang ramai, okay, sebelum diberikan kepada orang ramai, the first thing first adalah NPRA dulu yang akan audit vaksin tersebut. Okay, dia orang akan tengok dulu vaksin tu, and then dia akan justify lah sama ada vaksin itu layak untuk digunakan oleh rakyat Malaysia ataupun tak. Macam tu sampai macam tu sekali. Okay. Dan juga perkara ni, okay, sekarang ni kita ada 3 vaksin yang kita dah lulus NPRA. Okay, first adalah Pfizer. Okay, second adalah Sinovac dan yang ketiga adalah AstraZeneca. Okay, Pfizer ni daripada US Jerman. Okay, US Jerman. Sinovac daripada China. AstraZeneca adalah daripada UK. Okay, so ketiga-tiga vaksin ni dia dah dapatlah kelulusan NPRA. Sekarang vaksin yang tunggu kelulusan NPRA adalah Moderna. Okay, Moderna. Dan kita takkan pakai Sputnik kalau tak silap saya. Okay, alright. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, Ellie? Oh, Ellie. Tadi hilang-hilang saya. Hilang. Ni okey dah. Cuba try. Okay, Sharon. Dah boleh stop presenting. Sekejap. Okay, Ellie boleh teruskan. Okay lah. Okay. So yang lain tadi hilang saya. Ini saya pakai hotspot adik. Pakai hotspot adik saya. Okay. So continue with traditional medicines. Okay. Part ni semua perlu fokus lah sebab part ni je yang paling penting dalam traditional medicine. So traditional medicine ni dia obtained from herbal plant or animal and not chemically processed. Maksudnya dia dapat daripada plant yang jenis herbal macam tu dia, dan juga daripada animal, dan dia tidak melibatkan apa-apa proses kimia. Dia it usually prepared by scrubbing certain part of the plant using pestle and mortar and rubbing on soil. Selalunya dia digunakan dengan menggunakan macam mana cakap? Lesung batu macam tu. Dia macam macam cakap dia dia nak keluarkan benda yang dia nak minyak tu selalunya. Minyak tu. Lepas tu pati saya sebut dia pati. Betul. Lepas tu dia ada certain part of the plant or animal that are boiled to get the essence and to be consumed orally. Maksudnya dia ada setengah plant atau animal tu dia perlu boil untuk mengeluarkan pati daripada animal ataupun plant tersebut. Dan pada masa sekarang pula, traditional medicine ni dia dijual dalam bentuk pil or kapsul. Contohnya dia macam dalam bentuk ubat macam tu, dia tapi dia tidak ada chemical, dia tidak ada menggunakan apa-apa chemical. Okay. So ni adalah contoh-contoh type of traditional medicine yang plant punya. Okay, so ni kita akan mendengar ginger. Ginger ataupun nama saintifik dia Zingiber
officinal. Okay, kegunaan ginger ini adalah untuk remove wind from the body, dan juga untuk mengelakkan our body from cold, mengelakkan tubuh badan kita daripada sejuk, dan untuk help to warm the body. Okay. Seterusnya adalah ketum, ataupun lebih kita kenal sebagai ketum. Selanjutnya, ketum ini digunakan untuk mengelakkan sakit, kan, untuk mengelakkan sakit belakang, dan juga untuk kita regain energy. Maksudnya kita supaya tubuh badan kita mempunyai tenaga untuk melakukan kerja. So, penggunaan ketum ni amat dihadkan kerana penggunaan ketum ni dapat menyebabkan efek-efek yang tidak baik jika penggunaan ketum ini berlebihan pada tubuh kita. Ya. Kalau makan ketum, kalau minum ketum banyak sangat apa jadi? Boleh menyebabkan ketagihan ataupun khayal macam tu. Korang ni pernah tak? Korang ni bahaya ni. Ada tak daun ketum dekat rumah awak, Eli? Tak ada sir. Tak ada Rumah Fik ada. Rumah Hafiz ada Niaga ketum je. Tapi Lokman Hafiz ni saya percaya lah, asyik minum ketum je selalu high je. Ya cikgu. Ya cikgu. So, Salike. Okay. Ini pula bagi produk traditional, produk traditional medicine ni. Okay, sekejap. Ini adalah produk yang dibuat melalui animal ataupun haiwan. Okay, yang pertama kita ada snake oil. Snake oil ini selalunya digunakan untuk reduce joint pain. Maksudnya dia macam mengurangkan sakit sendi. Dan dia juga untuk increase immunity system, menjagakan sistem immunity tubuh kita supaya tubuh kita tidak senang untuk dijangkiti oleh mana-mana penyakit. Dan avoid cardiovascular disease, mengelakkan penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung semua tu. Lepas tu kita ada donkey hide gelatin. Okay, donkey hide gelatin ni produk ini diambil daripada gelatin yang ada di donkey ataupun lebih dikenali sebagai keldai. So gunaan gelatin ini adalah untuk improve blood circulation. Selalunya produk ini dipakai untuk pesakit yang ada mempunyai penyakit yang berkaitan dengan darah macam tu. Lepas tu pula ia juga dapat untuk merawat penyakit seperti batuk kering. Okay. Awak pernah guna ke Eli donkey hide gelatin ni? Tak pernah saya buat research kat Google. Apa maksud donkey hide tu? Donkey hide gelatin. Donkey hide gelatin. Nama Melayu dia apa? Melayu dia tak pasti saya tengok kat banyak English punya version. Okay. Gelatin apa? Apa donkey? Donkey keldai. Okay, baik. Alright. Snake oil tu awak pernah cuba? Snake oil tak pernah Tak pernah Mana tahu kok atau awak ada buat ke snake oil? Tak ada selalunya snake oil ni dibuat di negara China selalunya. Kalau macam korang kan minyak ni selalunya korang akan pakai minyak apa? Minyak daripada apa? Minyak daripada minyak gamat. Minyak gamat. Tak nak lah minyak gamat. Minyak gamat ialah korang pernah dengar minyak akar kayu? Kan? Minyak akar kayu merah, dan akar kayu putih, itu minyak panas lah. Okay. Okay, untuk snake oil ni memang betul, dia memang banyak digunakan di China lah. Okay, kalau hari tu saya berjalan pergi China tu memang banyak lah kedai-kedai tu dijual lah snake oil. Alright. Okay. That's all. Thank you. Alright, baik. Good. Thank you.
Okey. Baik. Alisa okey? Oh, Alisa. Tak ada kat sini. So. Oh, tak ada Okey, baik. Tak apa. Sebab Alisa tak ada bagi tahu saya. Okey. Kita teruskan dengan Lokman and Faik. Muafiq guys. Yeah, Muafiq. Lokman. Oh, Lokman. Yeah, Muafiq. Yes, sir. Awak terus nak present ke saya nak kena present ni? Present. Maksudnya saya share nak screen, sir. share screen. Sir. Saya. Yeah, Muafiq. Okey. Sekejap. Mana support lah bahasa tu. Saya nak present, sir. Muafiq dia tak nak present. Macam-macam Okey, Lokman dah bersedia dengan make upnya. Dia pakai itu, sir. Dia pakai minyak rambut dulu, sir. Okey, teruskan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Today, I and Muafiq will present about cosmetic with examples. Next slide. Okay, what is mean by cosmetics? Cosmetic is a materials or products that are used externally to cleanse, protect or enhance one's appearance. Maksudnya dia ialah bahan ataupun produk untuk digunakan secara luar untuk membersihkan ataupun untuk menjaga dan meningkatkan penampilan. Okay, next sir. Okay. I present the basic cosmetic ingredient. First thing first, water. Water is the wajib ingredient in cosmetic. Wajib ingredient. Compulsory ke apa benda? Apa wajib ingredient? Okay, teruskan, tak apa. Then we have emulsifier. Emulsifier means penstabil. That mixture from oil and water that form homogeneous. Example, lecithin and stearic acid. Stearic acid. Third ingredient is thickener. Thickener is used to thicken the cosmetic product such as glycerin and xanthan gum. And then, of course, we got fragrance to give the pleasant smell to mewangikan cosmetic product. Contohnya selalu digunakan ialah essential oil dan kemudian essential oil. Essential oil. Apa dia Lokman cuba ulang balik. Essential oil. Essential oil. Kemudian moisturizer. Moisturizer ini digunakan to retain the moisture in cosmetic product such as glycerin and sodium lactate. Saya rasa kejap Lokman. Oh Lokman. Kejap, saya rasa typo tu. Glycerin tu. Apa? Kan? Saya rasa typo. Okey, dia glycerin tau, glycerin. Bukan glycerin. Okey, tak apa, teruskan. Cara sebutan dia adalah glycerin. Yang kedua penting adalah preservative untuk membuatkan kosmetik tu tahan lebih lama, prevent the cosmetic
product from spoiling. Ini adalah contohnya bahan yang digunakan ialah paraben dan formaldehyde. Ya, betul. Dye, kemudian dye untuk memberi warna pada kosmetik tersebut untuk menjadikan ia lebih menarik, lebih tertarik kau memang debum. Example as iron trioxide. Apa Mafiq tu? Type of cosmetic. Type of cosmetic. Ada 3 type of cosmetic. First adalah makeup cosmetic to beautifulling the face, untuk membuatkan penampilan lebih menarik. Dan kemudian treatment cosmetic such as pencuci muka dan fragrance. Luqman? Oh, Luqman. Ha? Apa je? Faik? Oh, Faik. Faik? Ya, sir. Awak dengar tak Luqman cakap apa tu? Sekat-sekat. Sekat-sekat Oh, Luqman. Luqman. Dia nak buat prank ni, sir. Buat prank. Itulah dia ni. Saja je. Okay, alright. Lagi? Ada lagi kan next? Oh, itu je. Okay, Faik terangkan sikit last untuk fragrance tu. Contoh fragrance ialah deodorant dan perfume. Biasanya minyak wangi lah. Oh, so diorang ni di bawah kosmetik juga? Ya. Kan dia untuk penampilan diri tadi. Oh, okay. Alright, so kita tengok balik what is meant by cosmetic Okay. Apa-apa material or product that are used externally, okay, digunakan di luaran untuk cleanse, protect dan juga enhance one's appearances, okay, untuk menaikkan seri wajah macam tu. Okay, menaikkan seri wajah. Budak-budak lelaki siapa yang pakai kosmetik ni agak-agak? Mafiq, sir. Dia pakai produk Hamilton. Betul, sir. Apa? Terus. Fakrul. Faik. Aku tahu korang ni malam-malam main makeup ni. Saya rasa budak-budak lelaki ni. Dia pakai eyeliner, sir. Eyeliner kau. Masak-masak. Macam-macam lah korang. Mafiq, sir. Dia pakai produk Dihab. Tengoklah Faik punya logo dekat Google ni. Siap ada crown dekat atas tu. Ini dah macam produk punya brand je ni. Faik agent product. Datuk Seri Vida, sir. Apa dia? Apa dia, Zah? Tipu Zah tu, sir. Produk apa? Dia tu, bekerja sama dengan Datuk Seri Vida. Faik Beauty. Faik Beauty. Kalau Vida kan Vida Beauty kan. Aduhai. Okay, baik. Alright, next. Hamilton dengan McLary. Okay, sekejap. Hamilton McLary kat saya juga. Ya, pergilah. May I go to the toilet? Acah je. Okay, baik. So ni McLary and also Hamilton Okay, teruskan.
Boleh saya start, sir? Okay. Good morning to our teacher and my friend. Today I will talk about uses cosmetic in everyday life. First of all, makeup cosmetic. The uses of makeup cosmetic is to beautify the face. For example, facial powder, lipstick, eyebrow. Second, the uses of cosmetic is treatment cosmetic is to treat the body. For example, cream, skin moisturizer. Third, Moisturizer. moisturizer. Yeah. Third, Yeah, fragrances. The uses of fragrances is to provide the fragrance. Example, deodorant and perfume. That's all from me. From us. Itu je. Itu je. Rasa pula enam. ada miscommunication ni kat sini. Sepatutnya Emerton dengan McLary, sepatutnya awak kena buat yang bahagian usage tu yang dekat bawah tu. Kalau dalam buku teks dia buku surat 186. Okey. Alright, 186. Cuba tengok. Sekejap, saya tunjuk. Seratus 186. Sekejap saya tunjuk OPQRST. By the way, lepas ni korang kelas apa? BM. BM. Apa semalam meeting muafakat korang tu kan? Yang saya ada tengok satu usul tu pasal BM. Itu form 5 punya problem Korang tak pergi meeting muafakat semalam? Pergi. Parents, Pergi. sir. Saya tak. Tak pergi, sir. Oh, tak pergi. Ada meeting ke, sir? Ada meeting muafakat. Kan dekat dalam ni je, dalam Zoom. Soalannya. Oh, Tak. Mat Eka. Dia ada satu usul dekat dalam muafakat tu cakap pasal subjek BM, tak silap saya. Ya. Kenapa dengan BM? Faik report. Aku enggak. Kenapa? Korang nampak kan saya tengah present apa kan? Tanya Usna, sir. Usna power BM, sir. Tanya Usna. Perfect power BM, sir. Yelah, Lok Mafiq. Sekejap hilang. Okey, nampak kot apa yang saya present? Nampak. Baik, saya tengah present buku teks lah ni. Okey, Emerton dengan McLary, cuba terangkan berkaitan dengan benda ni. Ini sepatutnya awak present Salah sikit. Emerton? Okay, saya jaga. Okey. Kami dulu, sir. McLary? Okey ke tak tu? Berpranknya, sir. Itulah banyak betul korang prank hari ni Sir, Ui, kenapa? Alisa ada bagi slide dekat saya, sir. Oh, okey. Alisa boleh pakai mic tak? Tak ada, dia tak ada kat sini. Oh, okey. Okay, boleh saya present sekarang, sir? Okey, boleh. The uses of the cosmetic in everyday life. The advantage of the homemade cosmetic is easy to produce using natural ingredient. Second, safe and free from the harmful chemical.
Third, low cost. And then the disadvantage of commercial cosmetic is first, harmful side effect. Second, harmful chemical that are illegally added. Third, excessive claim and misleading advertisement. Advertisement. Harmful side ni bermaksud dia sangat tidak memberi faedah, iaitu keburukan kepada kita. Betul? Dia akan menyebabkan masalah banyak lah dekat dalam muka awak terutama kepada muka awak. Okey, cuba tengok yang atas ni. Okey, cuba tengok kat atas ni. Okay, cosmetic can be produced organically, okay, using material available around us or commercially available on the market. Okay, maksud kat sini, okay, kadang-kadang kosmetik ini boleh dibuat secara organik. Okay, ada certain type of cosmetic that can be used organically. Budak perempuan mesti tahu punya. Apa contoh-contoh organic kosmetik? Zarifah. Zar. Macam mana korang nak menegangkan kulit muka? Gitu. Zarifah tahu Rice water. Apa dia? Rice water. Apa Kines? Apa water? Rice water. Rice water. Oh ya. Yeah. Betul? Air beras. Tapi air beras busuk kan? Busuk. Maafik kertas pasir. Nanti lah. Pakai kertas pasir. Maafik kata. Bodoh. Melampau lah pakai kertas pasir. Patutlah muka awak macam tu. Tiba. Sesuai. Tapi muka Lok Mahfir flawless. Dia handsome sah. Handsome. Okay, lagi pakai apa lagi? Selain daripada air beras, kertas pasir. Tomato, sir. Sabun Tomato, ya betul. Tomato. Lagi? Cakap. Timun. Chili. Timun. Cili. Dia pakai cili. Oh, Bengkok betul lah pakai cili. Aloe vera sah. Aloe vera, ya betul. Okay. So itu adalah organik lah. Itu organik. Saya rasa budak perempuan kan selalunya kalau Friday night mesti ada benda-benda lah ni kan. Beli timun, beli tomato, aloe vera. Saya rasa boleh buat bisnes ni. Okay. Night girl kan malam ni lah. So korang letak timun ni, letak tomato. Budak perempuan pernah tak buat benda ni kat asrama? Emerton pernah buat je. Emerton pernah buat? Saya nampak. Selalu kalau benda-benda merepek macam ni budak lelaki memang suka lah. Okay, itu memang tak dinafikan lah. Okay. Alright. So, kita tengok kepada harmful chemical Okay, awak nampak mercury, awak nampak hydroquinone, okay, dan juga awak nampak beta-metason, okay, dan juga tretinoin. Okay, so all of this, okay, benda yang paling bermasalah, okay, yang paling bermasalah adalah di bahagian sini, iaitu mercury. Okay, korang pernah nampak tak krim-krim yang baru kata ni memutihkan kulit? Nah. Ada satu tu, kejap saya check. Dekat Mia Sarah punya IG Okay, dia ada promote satu krim timbang kilo. Okay, dia ada promote satu krim timbang kilo. Nanti saya tunjuk kat awak. Yang mana krim timbang kilo tu dia boleh memutihkan dia punya tangan tu dah macam tangan Avatar, kau tahu tak? Itu memang dahsyat lah. Okay, memang dahsyat lah kalau krim timbang kilo tu. Okay, itu dah kira sampai melampau sangat. Melampau sangat. Itu memang bahaya lah. Okay, penggunaan krim timbang kilo macam tu. Korang pernah nampak kan benda-benda ni kan? Pernah tengok kan kat IG kan? Pernah. Yang mana dia sapu je, produk Dihub pun ada Okay, dia sapu je lepas tu kulit dia terus putih.
Mana tahu Luqman nak memutihkan kulit. Kan Luqman kan? Ya. Awak dia kan boleh percaya je lagi kan pakai produk pemutihan kulit kan. Okay. So produk pemutihan kulit tu dia menggunakan mercury. Okay. Dia menggunakan mercury dan mercury sangat bahaya dan juga it will cause your skin to irritate and that it would eventually damage your kidney. Sebab apa dia boleh damage your kidney? Sebab mercury tu dia meresap masuk ke dalam kulit awak. Alright. Bila dia meresap masuk ke dalam kulit awak, awak kena faham bahawa awak punya kidney ni, okay, awak punya buah pinggang ni, okay, kegunaan buah pinggang adalah sebagai pemprosesan, sebagai kilang untuk memproses segala benda magnetik yang masuk dalam badan awak. So, kalau mercury dah lalu kawasan kidney awak, inilah yang akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Kidney dia tak boleh nak proses mercury okay. So that is why benda ni sangat bahaya. Okay, that's why benda ni sangat bahaya. Alright. Okay, last. Saya rasa saya dah clear kat situ. Okay, Mas, cuba awak present yang Alisa punya. Kita tengok Alisa punya. Sekejap rasa. Okay. Okay. Baik. Saya baru perasan Alisa punya message. Nanti cakap kat Alisa tak apa, saya cakap tak apa. Okay je. Dah sir. Nampak tak? Nampak. Okay, pergi next slide. Saya nak tengok sekejap. Nampak tak sir? Nampak. Mas, next slide. Slide seterusnya. Okay, sekejap Okay, baik. So, bila mana kita sebut berkaitan dengan modern medicine ni, okay, awak kena tahu bahawa sekarang dunia dah semakin maju. Okay, kita dah semakin moden. Okay, the most technological advance, okay, dalam bidang perubatan adalah bila mana kita dah berjaya untuk buat genetically engineered modified punya RNA. Okay, itu adalah dah paling moden lah. Awak bayangkan kita punya DNA, kita dah boleh lagi buat genetically modified DNA. Okay, maksudnya DNA strand kita tu kita buat lagi satu secara sendiri. Ini seolah-olah macam kita dah kalau saya nak cakap dari segi agama tu, kita dah macam membuat satu ciptaan Tuhan yang baru. Sampai begitu sekali. Okay? Faham tak ayat saya tu? Kan? So sampai ke tahap itu orang putih diberikan ilmu tu kan, sampai ke tahap macam tu sekali. Okay? So yang bila dah sampai ke tahap tu, eventually it boost the production lah. Of course dia akan boost production dari segi medical field and also pharmaceutical industry. Okay, bila kita buat genetically modified DNA tu, it is very vital dalam keadaan sekarang. Okay, sebab daripada DNA strand yang kita dapat tu, kita dapat tengok macam-macam penyakit. Okay, kita dapat tengok macam-macam penyakit. And then daripada situ juga kita boleh tahu apa masalah. Okay, macam mana kita nak atasi masalah-masalah kesihatan tersebut. So that is why modern medicine adalah benda yang penting. Okay, modern medicine adalah benda yang penting. Okay, dalam industri sekarang. Alright, kita tengok next slide, Mas. Okay, so dalam modern medicine, awak kena tahu dia ada beberapa jenis. Okay, dia ada beberapa type. Okay, awak kena tumpukan kepada 3 type ni dulu. Analgesic, okay, antimicrobial dan juga psychotic drug. Okay, 3 ni dulu. Okay, analgesic, antimicrobial dan juga psychotic drugs. Okay, analgesic kita ada 3 jenis ubat, antimicrobial ada 3 jenis ubat dan juga psychotic drug tak silap saya ada 2 kot. Okay, alright, kita next pergi.
Okay, first kita pergi dulu kepada analgesic. Okay, dalam analgesic kita ada aspirin dan juga paracetamol. Okay, paracetamol ni apa nama komersial dia? Panadol. Ya, Panadol. Okey. Ataupun dalam bidang perubatan kita cakap paracetamol ni sebagai PCM. Okey, PCM, paracetamol. So kalau saya tanya ke awak tu ada PCM tak? So saya selalu cakap macam itulah. Okey, PCM adalah paracetamol. Okey, so eventually awak tahu tak nak buat PCM ni berapa tahun? Siapa tahu? Dia punya discovery untuk buat PCM ni mengambil masa berapa tahun? Agak-agak awak berapa tahun? 20. Ya, lebih kurang lah. Okey, 15 ke 20 tahun baru kita boleh cipta paracetamol Okey. Paracetamol tu dia merupakan kajian yang paling lama dalam bidang perubatan sebenarnya. Okey, sebab dia yang pertama. Okey, dan disebabkan itu orang pelik. Okey, orang pelik. Kenapa vaksin untuk COVID-19 ni, okey, COVID-19 ni dia punya vaksin terlalu cepat dia punya production rate. Tapi awak kena faham, dunia dah berubah. Okey, dunia dah berubah. Bila dunia dah berubah, advancement of technology pun berubah. So that is why kita boleh cipta ataupun kita boleh discover COVID-19 punya vaksin dengan sangat cepat. Okey, lagi-lagi bila mana banyak sponsor, itulah duit dan sebagainya lah. Okey, alright. Dan juga codeine juga digunakan untuk tahan sakit tetapi eventually codeine kita akan gunakan untuk lain juga, yang mana dia akan treat our diarrhea. Apa tu diarrhea? Cirit-birit. Yes, cirit-birit. Okey, diarrhea adalah cirit-birit. So 3 analgesic ni awak kena tahu. Aspirin, paracetamol and also codeine. Dia di bawah analgesic. Analgesic adalah ubat tahan sakit. Awak tulis kat situ ubat tahan sakit. Alright, next. Next adalah antimicrobial. Okey, antimicrobial ni adalah digunakan untuk kita lawan bakteria. Okey, lawan bakteria. So that's why nama dia antimicrobial, lawan bakteria. Okey, alright. So antimicrobial ni dia ada 3 jenis. Awak kena tahu kita ada antibiotik, antiseptik dan juga disinfektan. Alright, yang ni saya boleh proceed lah, tak ada masalah. Saya rasa antiseptik, antibiotik awak dah tahu. Okey, seterusnya adalah psychotic drug. Okey, dalam keadaan psychotic drugs, okey, awak kena tahu bahawa dia ni adalah untuk ubat kepada mental illness. Okey, treatment untuk mental illness. Alright, bila mana kita cakap pasal treatment untuk mental illness ni, dia ada tiga jenis ubat yang awak kena tahu, iaitu haloperidol, okey, chlorpromazine, okey, dan juga clozapine. Okey, so ketiga-tiga ubat ni adalah treatment untuk psikosis. Okey, ketiga-tiga ni adalah untuk treatment of psychosis dan juga untuk mental health. Selalunya orang yang ambil psychotic drug ni adalah orang yang susah tidur. Okey, orang yang susah tidur. Macam ni kalau dia tak tidur, dia akan macam fikir, bila aku besok, macam tu. Dia ada anxiety yang sangat tinggi. Okey, dia ada anxiety yang sangat tinggi. So that is why dia orang kena consume. Dan apa-apa pun psychotic drug ni dia perlu daripada doctor's prescription. Awak tak boleh makan sesuka hati je. Kalau awak makan terlebih dos, then awak akan kau pergi macam tu tiba. Okey, boleh menyebabkan kematian Okey, this is very bahayalah. Okey, it's quite dangerous for us. Okey, teruskan. Mas, next slide. Oh, Mas. Okay, alright. Okay, so next adalah antihistamine. Okay, antihistamine kita gunakan adalah untuk anti-allergies lah. Okay, untuk anti-allergies. Okay, kalau hidung awak sentiasa mengalir dan sebagainya. Awak nampak tak yang gambar yang Alisa bagi tu? Kan, yang dia sedut ubat tu, yang dekat dalam hidung tu. Okay, siapa yang ada ubat macam ni? Saya.
Oh, Anak Rose buah saya. Rose awak pakai ubat tu? Saya ada. Oh, okey. Oh, Mas pun ada juga. Okey, baik. Saya nak nasihat satu lah. Okey, kalau boleh awak jangan bergantung sangat dekat ubat ni. Okey, dekat ubat yang anti-inflammatory ni. Okey, anti-inflammatory, antihistamin dan sebagainya. Okey, sebab dekat kandungan dalam ubat tu kebanyakan lah, okey, kebanyakan ubat yang kita sedut untuk hidung tu dia ada steroid. Okey, dia ada steroid. So bila ada steroid, awak akan macam mana? Awak akan bergantung dekat steroid. So dia bahaya bukan bahaya, dia dari segi long term effect tu dia tinggi. Okey, awak akan ada masalah kebergantungan nanti. Okey, bila mana dah selalu consume. That's why antihistamin ni pun sebenarnya kita jangan consume terlalu banyak. Okey, kalau selagi awak boleh tahan, then awak kena tahan lah. Okey, sebenarnya anti-allergis ni kita ada masalah dengan kita punya mucus. Saya pun ada masalah saya pun memang resdung. Dalam badan kita tu mucus kita tu dah terlalu banyak. Dalam ni dekat belakang ni. Okey, mucus kita dah berkumpul kat situ. Okey, so orang-orang yang ada masalah alergik ni dia tak boleh hapuk, tak boleh makan udang, tak boleh makan sotong, macam tu. Tapi saya tak bantang lah. Itu sebab saya punya resdung kadang-kadang teruk. Okey, next adalah corticosteroid. Okey, corticosteroid. So ini adalah untuk mengurangkan allergic reaction yang dekat kulit. Okey, allergic reaction dekat kulit, redness, itchiness, gatal-gatal dan sebagainya. Okey, corticosteroid ni, corticosteroid ni dia ada dua jenis. Satu dia adalah bentuk krim, satu lagi dia adalah bentuk tablet. Okey, untuk makan. Alright. Okey. Ada apa-apa lagi benda nak tanya? Sir, Ya, Faik. kalau ada orang guna botox untuk muka kan sir, bagus ke tak? Oi. Bukan bagus sebenarnya benda tu. Okey. Dia ada efek. Okey, dia ada efek. Okey, dari segi sains lah saya jawab dari segi sains. Botox ni dia merenggangkan menegangkan kulit awak. Kalau awak nampak kan kadang-kadang bila awak dah berusia, okey, bila awak dah berusia, nanti kulit awak dia macam ada kedut-kedut. Okey, dia ada kedut-kedut. So kegunaan botox ni adalah untuk menegangkan kulit tu. Menegangkan kulit tu. Aku pergi tunjuk dahi aku dah kenapa kan. Okey. Okey, dia akan menegangkan kulit awak. Dan eventually kalaulah kandungan botox awak tu terlebih, excessive dosage of botox, itu akan menyebabkan kulit awak tu macam membengkak pula. Dia macam terlebih cecair dekat dalam badan. Maksudnya dalam badan kita memang ada botox rasa? Tak, dalam badan bukan. Dia kita botox tu adalah macam treatment, sejenis treatment. Dalam badan kita tak adalah botox. Tak, dalam badan kita ada hormon. Kita ada hormon untuk kulit dan sebagainya. So hormon yang bertindak untuk jaga kulit dan sebagainya. That's why orang kata kalau nak jaga kulit kena jaga pemakanan. Jaga awak punya food intake dan sebagainya. Okey, faham. So botox tu dia bahaya kalau kita terlebih lah sebenarnya. Dan juga bila awak dah tua, awak consume botox and then awak kena ingat botox ni awak kena selalu suntik. Kalau kedut je awak suntik, tapi awak kena ingat badan awak dia tak boleh nak lawan benda tu kalau dia dah berusia. So dia bagi banyak side effect lah. Dia bagi banyak side effect. Senang cerita awak tengok je Rosmah Najib tu. Bukan Rosmah from Falasia. Tahu? Itu Felicia kan? Ni Rosmah binti Najib. Yang tu memang pakai botox. Alright. So that's all for today. Thank you, sir. Do you have any question lagi? Tak ada dah? Tak ada. Okay. Alright. This is actually our final class before cuti.
Ya. Okey, buka kamera. Saya nak kena acah-acah saya berada di pusat kuarantin untuk letak report. Okey, buka kamera. Push. Ellie dekat galaksi mana tu Ellie? Terkejut aku. Boleh cahaya sir. Oh iyalah. Awal jaruk. Ini malah Oh, saya nak. Najmi buka cepat. Awal jaruk. NC, Zaim, Emerton, Asha. Lisa. Saya tak nampak. Oh, Lisa ada. Okey. Alright. Asha. Zaim. Okey, 1, 2, 3. Okey. Kejap. 1, 2. Faik. Jap. Hilang dah. 1, 2, 3. Ya sir. Okey, baik. Okey. Alright. Okay, so I guess that is all for today. Okay, thank you class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye.